Baik, salam sejahtera murid-murid. Jadi pada hari ini kita bersambung dengan topik fokus yang ke-41 dalam sesi ulang kaji SPM 2023. Jadi topik dia pada hari ini ialah cabaran dalaman Malaysia. Jadi pembentukan Malaysia membuktikan sudah berjayalah gabungan 13 buah negeri membentuk sebuah negara persekutuan. Namun negara kita adalah negara yang istimewa sebab kita adalah gabungan pelbagai negeri yang mempunyai latar belakang kaum, etnik, rakyat dari pelbagai latar belakang yang berlainan. Kemudiannya kita juga semua negeri di dalam negara kita juga mempunyai pembangunan sosioekonomi yang berlainan yang perlu kita yang menjadi dia yang perlu diseimbangkan supaya semua negeri boleh berkembang maju bersama-sama dan bukannya sesetengah negeri dia miskin, dia tertinggal dan setengah negeri pula maju. Dia akan jadi masalah kalau keadaan ini berkekalan. Jadi itu adalah cabaran yang bermula selepas negara kita merdeka, selepas pembentukan Malaysia dan masih juga menjadi setengah isu itu masih lagi menjadi cabaran atau masalah sehingga ke hari ini. Jadi adalah sebagai rakyat Malaysia adalah pentinglah untuk kita mengambil tahu sedikit sebanyak tentang masalah ini. Jadi apakah cabaran utama yang kita hadapi selepas pembentukan Malaysia? Antaranya yang cikgu nak bincang pada hari ini ialah 3 cabaran ini, iaitu cabaran yang pertama, pembangunan dan sosioekonomi di Sarawak dan Sabah. Dan yang kedua, cabaran politik hanya di Sarawak. Dan yang ketiga, cabaran perpaduan kaum. Jadi kalau kita lihat di sini, dia merangkumi semua aspek politik, sosial, ekonomi. Jadi ketiga-tiga aspek ini adalah bahagian pentinglah dalam sesebuah negara, walaupun dalam topik apa pun dia tak lari daripada politik, ekonomi, sosial. Jadi senang untuk kita ingat topik dia cabaran, kita ingat politik, ekonomi, sosial. So apakah cabaran yang pertama? Cabaran politik di Sarawak. Apakah cabaran yang kedua? Pembangunan dan sosioekonomi di Sarawak dan Sabah. Apakah cabaran yang ketiga? Di bahagian sosial itu ialah cabaran perpaduan kaum, sebab sosial ni maksudnya masyarakat, dan di negara kita ada pelbagai kaum, pelbagai bahasa, pelbagai budaya. Jadi dia menjadi satu benda yang sangat susah untuk kita menyatu padukan semua orang sebab semua lain-lain kan. Jadi dia adalah satu cabaran lah. Sekarang kita pergi kepada huraian setiap satu. Jadi yang pertamanya kita lihat dulu cabaran pembangunan dan sosioekonomi Sarawak dan Sabah. Sarawak dan Sabah adalah negeri yang sangat kaya dengan hasil bumi. Namun masalahnya ialah dia mengamalkan pertanian sara diri. Jadi walaupun Sarawak, Sabah kaya dengan hasil bumi seperti balak, petroleum, minyak, dan kelapa sawit, namun kelapa sawit ni rasanya kebelakangan inilah selepas pembentukan Malaysia. Jadi pada ketika itu lebih tertumpu kepada balak dengan minyak. Jadi walaupun ada banyak hasil seperti itu, namun disebabkan dari segi pertanian ini memang kurang. Dia sara diri maksudnya hanya tanam cukup untuk sendiri, untuk kegunaan sendiri sahaja, keperluan sendiri sahaja. Jadi dari segi ekonomi tu memang kurang perkembangan, tidak maju tidak maju seperti mana yang diperlukan untuk pembangunan negeri dia. Jadi apa yang perlu dibuat ialah yang pertama, cabaran pertama ialah nak pelbagaikan kegiatan ekonomi dia. Bagi lebih banyak aktiviti ekonomi di sana, tanam lebih banyak jenis tanaman,
commercial, untuk jual, okay, untuk perdagangan lah. Okay. Jadi itu yang pertama. Seterusnya ialah masalah pengangkutan. Okay. Masalah sistem pengangkutan. Sabah sangat, terutamanya Sarawak. Sarawak adalah negeri paling besar di Malaysia. Jadi keadaan di Sarawak dan Sabah ialah sistem pengangkutan dan perhubungan masih kurang lengkap. Tidak lengkap. Jadi contohnya, okay, hari ini kalau kita nak uh, kita nak bergerak dari satu kawasan ke kawasan lain di Sarawak, ada lagi tempat kawasan di mana kita perlu ambil bot beberapa jam untuk sampai ke tempat itu. Okay. Dan lepas tak ambil bot, kena jalan kena tukar, kena banyak inilah mengambil masa yang panjang dan banyak susahlah untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi di sini ada tertulis bergantung kepada sistem pengangkutan air tu, utamanya di pedalaman. Itulah keadaan yang cikgu terangkan tadi. Perlu ambil bot beberapa jam untuk sampai ke tempat kawasan pedalaman. Jadi itu adalah bergantung kepada sistem pengangkutan air lah. Okay, jadi nak selesaikan masa ini yang menjadi masalah sebab kadang-kadang kita nak pergi ke tempat tu jauh. Kita ataupun di kawasan itu mungkin dia ada hasil bumi yang nak disiapkan, nak hantar keluar, perlu masa yang panjang pula nak bawa keluar. Okay, jadi ini menjadi kesusahan lah. Susah untuk rakyat, susah untuk perkembangan ekonomi juga. Jadi kita perlu majukan sistem pengangkutan dan perhubungan di sana. Dan yang akhir sekali, dari segi sistem pendidikan juga ada masalah. Iaitu penduduk yang tinggal di dalam ini, mereka tak ada peluang bersekolah. Tadi kan kita dah tahu, mereka susah untuk keluar. Tapi di dalam pula tak ada sekolah. Sekolah semuanya tertumpu di bandar. Sekolah Inggeris di bandar. Jadi perlu tumpukan kepada membina sekolah. Okay. Jadi ini adalah 3 aspek utamalah di bawah pembangunan dan sosial ekonomi. Pertama, nak pelbagaikan kegiatan ekonomi. Yang kedua, nak memajukan sistem pengangkutan dan perhubungan. Yang ketiga, nak memajukan sistem pendidikan di Sarawak dan Sabah. Okay, seterusnya kita lihat pula cabaran politik. Okay, cabaran politik di Sarawak adalah berkaitan dengan satu peristiwa, iaitu yang cikgu dah highlight merah ini, iaitu ahli kaunsil negeri. Ada 21 orang ahli kaunsil negeri. Kaunsil negeri ini adalah seperti DUN lah. DUN yang menggubah undang-undang. Mereka tidak puas hati dengan Stephen Kalong Lingkan. Nama dia penuh Stephen Kalong Lingkan. Ataupun di sini cikgu ringkaskan jadi Lingkan. Beliau ialah Ketua Menteri Sarawak pada masa itu. Dan ahlinya tak puas hati dengan dia. Nak pecatkan dia. Okay. Jadi apa yang berlaku ialah mereka pecatkan dia. Lingkan dipecat tetapi dia dipecat, cara yang dipecat tu salah. Sebab sebenarnya kalau nak pecat seorang ketua menteri, mereka perlu undi. Tidak percaya, barulah boleh pecat dia secara rasmi. Tetapi kaunsil negeri, mereka telah buat keputusan yang pemimpin di Sarawak masa itulah. Mereka telah menggunakan cara yang salah. Okay, pada masa itu, gubernur yang telah pecatkan Lingkan tetapi gunakan cara yang salah. Jadi bila gunakan cara yang salah, maksudnya dia tidak ikut perlembagaan lah. Bila kita kata cara yang betul ke salah, salah mengapa salah? Sebab salah di sisi undang-undang. Salah kerana tak ikut perlembagaan. Okay, jadi ini menjadi satu krisis perlembagaan lah. Maksudnya masalah dalam perlembagaan lah. Dia tak ikut perlembagaan dan persaingan politik ni sebab mereka tak mahu ketua Lingkan menjadi ketua menteri. Jadi ini menyebabkan pada masa itu Lingkan, sebab dia cakap cara yang mereka guna salah, dia pun pergi Mahkamah Tinggi Sarawak. Dia sue lah, macam kita cakap hari ini, kita sue orang itu. Sebab dia pergi cabar pemecatannya. Pergi buat aduan, ini adalah cara mereka guna ni salah. Dia mencabar pemecatannya. Jadi ini menyebabkan berlaku ketidakstabilan di sana sebab tak ada ketua menteri. Okay. Dia sudah dipecat tapi dia tak mau dipecat. So dia tak stabil lah. Dia telah mengancam keamanan sehingga, bukan perkara kecil, sehingga perlu diisytiharkan darurat kecemasan keadaan sebegini. Okay. Jadi selepas
Ninkan mencabar pemecatannya, dia menang. Kita lihat memang negara kita undang-undang dia maksudnya memang perlembagaan ni yang tertinggi lah. Okay, akhirnya mengikut perlembagaan memang dia betul. Jadi dia menang. Jadi pada bulan Jun 1966 beliau dipecat. 3 bulan kemudian dia telah dilantik, menang, bukan dilantik semula, telah menang kes ini pada September 1966, tetapi darurat diisytiharkan dan kemudiannya dia digantikan dengan Tawisli kerana selepas itu Kaunsil Negeri sudah tahu cara ini salah. Okay, Gubernur sudah tahu cara ini salah, maka mereka buatlah dengan cara yang betul, iaitu mereka buat undi tidak percaya dan memang semua undi nak keluarkan Ninkan dan akhirnya berjaya pecatkan Ninkan lah, Stephen Kalut Ninkan. Jadi itulah cabaran politik di Sarawak. Perkara ini sebenarnya adalah masih pengguna kita sebagai seseorang yang terlibat dalam politik negara. Okay. Kita apabila melaksanakan sesuatu, keperluan untuk mengikut perlembagaan itu masih ada sampai ke hari ini. Jadi yang ini kita sebenarnya boleh ambil iktibar lah murid-murid. Sekiranya ada pada masa hadapan, nak terlibat dalam mana-mana bidang politik negara, ini sangat penting lah. Apa yang kita buat, tak semestinya politik lah sebenarnya, apa sahaja yang kita buat, kita kena, terutamanya lah kalau kita pegang jawatan sebagai pemimpin, kita perlu cuba sedaya upaya untuk tahu dengan jelas apakah undang-undang negara, apakah perlembagaan negara, dan setiap langkah yang kita ambil, kita cuba yang terbaik untuk ikut apa yang telah termaktub dalam perlembagaan. Itu sebenarnya asas untuk kita hormat negara kita lah. Walaupun sebenarnya susahlah, memang menyusahkan macam tadi. Gubernur, memang semua orang tak puas hati, pecat, siap. Selesai cerita. Tetapi mengapa boleh jadi kes macam ini sehingga masuk ke buku sejarah, buku teks sejarah? Sebabnya tak ikut, tak akur apa perlembagaan. Dan perlembagaan tu pentinglah sebab dia adalah undang-undang tertinggi. Sekiranya kita tak ikut, maka kalau kita benarkan sedikit terpesong sedikit daripadanya, lama-kelamaan dia jadi sangat longgar undang-undang tu sehingga tak ada orang mengikutlah. Kita boleh nampak itu kita kena berpandangan jauh dalam perkara inilah. Ini nampak kecil tetapi dia boleh jadi besar. Okay? Jadi kita kena kita kena ketatkanlah, kita kena pegang dengan kuatlah terhadap peristiwa, terhadap pegangan ini, keluhuran perlembagaan. Okay, jadi prinsip rukun negara yang ketiga. Dan akhir sekali kita lihat cabaran perpaduan kaum. Okay, cabaran perpaduan kaum ini cikgu dah terangkan sedikit tadi. Penduduk negara kita ada berbilang kaum, ada pelbagai budaya. Sini cikgu senaraikan. Sini contoh yang panjang di sini. Nanti kalau kita nak jawab dalam soalan, sekurang-kurangnya kita cubalah berikan beberapa contoh yang kita ingat. Melayu, Cina, India ni cikgu rasa memang untuk murid Semenanjung kita senang nak ingat lah. Okay, lepas tu di Sarawak yang paling etnik yang paling ramai Iban. Di Sabah yang paling ramai Kadazan Dusun. Jadi kita ambil lah beberapa ni. Okay, mana yang kita dapat ingat, kita tuliskan lah. Dan kemudiannya disebabkan kita ada pelbagai kaum, bila dia pelbagai kita susah lah. Kita susah sebab semua orang akan ada budaya, cara hidup yang lain, bahasa yang lain. Jadi susah untuk kita memupuk semangat satu negara. Okay. Jadi, dan satu lagi masalahnya ialah jaraknya sangat jauh. Kita nak pergi Sabah, Sarawak. Okay, kita kena ambil kapal terbang, macam yang cikgu sebut tadi, pengangkutan dia juga ada bahagian yang kurang maju lagi, kena ambil beberapa jam bot untuk sampai ke satu kawasan. Jadi jarak itu menjadi satu masalah untuk nak eratkan hubungan antara satu sama lain. Okay, jadi itu adalah cabaran perpaduan kaum, cabaran terakhir kita pada hari ini. Okay, jadi dengan itu kita masuk kepada bahagian latihan.
Nyatakan dua cabaran dalaman yang dihadapi oleh Malaysia. Tidak susah, kita ingat politik, ekonomi, sosial. Jadi dua cabaran dalaman yang dihadapi oleh Malaysia ialah cabaran politik di Sarawak dan cabaran pembangunan dan sosioekonomi di Sarawak dan Sabah. Selain itu, cabaran perpaduan kaum itu sosial. Okey, habis. Saya dah letak 3, kita dapat 2 markah penuh. Okay, seterusnya, jelaskan cabaran dalam 1A. 4 markah sahaja. Kita ada 3 cabaran. Kita bolehlah beri dua-dua isi. Tak semestinya nak bagi semua. Jadi, terpulanglah apa yang kita nak. Ceritakan. So, contohnya, cikgu terangkan cabaran politik di Sarawak bermula dengan ahli kaunsil negeri tidak puas hati dengan, kalau ingat, Stephen Kalong Ningkan sebagai Ketua Menteri Sarawak. So, bagi cikgu yang ini paling susah nak ingatlah isi dia. Jadi saya tak tulis. Okay, huraian banyak, saya pilih satu je. Okay. Selain itu, cabaran kedua ni senang. Dia punya huraian nanti cikgu guna. Dan sosioekonomi di Sarawak dan Sabah ialah adalah perlu mempelbagaikan kegiatan ekonomi satu markah dan memajukan sistem pengangkutan dan perhubungan. Di samping itu, memajukan sistem pendidikan. Akhir sekali, cabaran perpaduan kaum adalah kerana negara kita mempunyai rakyat pelbagai kaum seperti, berilah contoh, Cina, Melayu, India, Cina, Kadazan Iban dan Kadazan Dusun, contoh. Okey, dapatlah 5 markah tetapi maksimum 4. Akhirnya, sekiranya anda pemimpin pada masa itu, bagaimanakah cabaran dalaman Malaysia diatasi? Okay, jadi yang penting di sini, dia bukannya nak pemimpin sekarang, pemimpin masa itu. Maksudnya jawapan kita kena spesifik kepada soalan lah. Maksudnya dia hanya nak kita tumpu kepada 3 masalah ini, bagaimana kamu akan atasinya. Jadi kalau kita lihat cabaran politik, ekonomi, sosial. Jadi kita tumpu kepada ni lah, kita tumpu kepada isu tersebut. So cabaran dalaman Malaysia dapat diatasi dengan yang pertama saya akan memastikan kestabilan politik sebab masalah politik. Okey, jadi ini yang pertama. Selain itu, masalah yang kedua, pembangunan dan sosioekonomi. Macam mana nak memajukan ekonomi di semua negeri. Di masalah ekonomi. Secara, kalau bolehlah, seimbang. Di samping itu, yang ini cikgu tak guna huraian lah. Tapi kalau kita ada nanti, sebab dia nak panjangkan juga kan, nanti kita lihat, kita baru tambah. Kalau tulis ni susah, kalau type boleh lah kita tambah-tambah kan. Dan kalau tulis, kalau kita ada huraian dah, kita boleh tulis lah. So contohnya, memajukan ekonomi di semua negeri secara seimbang. Contohnya, mewujudkan peluang pekerjaan dan membuka tanah baharu. Ini nanti kita dah lihat kan kerjasama apa ni, kerajaan persekutuan dan negeri dalam bidang sosioekonomi, termasuklah inilah
membuka tanah baharu kan. Jadi kita boleh guna balik sebagai contoh. Akhirnya, cabaran perpaduan kaum, kita kena memupuk, kerja semangat, bekerja sama. Hal ini kerana wujudnya sikap tolong, menolong, kita mungkin antara kaum lah. Contohnya, oleh itu, rakyat hidup bersatu padu. Contohnya, mengadakan kempen kesedaran untuk memupuk perpaduan contoh. Okey, baik. Jadi dapatlah, yang ini sangat panjang dah. Mestinya kita boleh dapat kesimpulannya, memastikan kestabilan politik, kemajuan ekonomi dan semangat bekerjasama ialah langkah saya, ialah cara saya akan cara yang saya akan gunakan, cara yang saya akan gunakan, cara yang ialah cara saya lah ya. Cara saya untuk mengatasi cabaran dalaman. Baik. Jadi itulah jawapan ringkas. Di sini kita juga boleh tulis banyaklah menjalin hubungan diplomatik, apa-apa yang berkaitan dengan kemajuan ekonomi, kestabilan politik. Kita boleh gunakan di sini mewujudkan pentadbiran yang adil. Itulah jawapan yang sesuai untuk soalan ini. Baik. Dengan itu, akhirlah sesi kita pada malam ini. Kita jumpa lagi pada sesi akan datang. Sekian, terima kasih.